Salam sejahtera murid-murid. Untuk hari ini kita akan belajar tajuk wang, diskaun, bil, rebate dan invoice. Okey. Ini adalah standard kandungan kita dan juga standard pembelajaran. Untuk objektif pembelajaran, murid dapat menyelesaikan 6 soalan berkaitan dengan diskaun, bil, rebate dan invoice dengan betul. Untuk kriteria kejayaan, yang pertama ialah murid boleh menyatakan langkah untuk menyelesaikan 6 soalan berkaitan diskaun, bil, rebate dan invoice dengan betul dan menyelesaikan 6 soalan berkaitan diskaun, bil, rebate dan invoice dengan betul. Kita lihat yang pertama iaitu diskaun. Diskaun ialah potongan harga daripada harga asal. Okey, contoh yang diberi di sini ialah satu set komputer. Okey, harga asal bagi komputer tersebut ialah RM3,400 dan telah diberi potongan harga sebanyak RM388. Jadi murid diminta untuk kira harga selepas potongan. Okey, untuk kita kira harga selepas potongan, kita perlulah menolak harga asal dan juga potongan harga. Jadi di sini harga asal ialah RM3,400. Jadi kita akan tolak RM3,400 tolakkan dengan RM388. Tolakkan. Okey, sifar tolak 8 tak cukup. Sini 10, ambil sini 1, sini jadi 9. Kemudian kita ambil lagi 1 dari sini jadi tinggal 3. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 8, 1. 3 tolak 3, sifar. 3 tolak sifar, 3. Jadi harga selepas potongan ialah RM3,012. Okey, jadi di sini harga selepas potongan ialah RM3,012. Seterusnya, kita kira sekiranya diberi diskaun dalam peratus. Okey, harga asal bagi komputer riba ini adalah RM3,800 dan diskaun yang diberi adalah sebanyak 20%. Kita diminta untuk kira harga selepas diskaun. Okay, ada dua cara. Cara yang pertama ialah harga selepas diskaun. Kita cari untuk cari harga lepas diskaun. Harga asal kita tolakkan dengan diskaun. Okay, harga asal kita dah ada RM3,800 dan diskaun pula ialah 20%. Jadi mula-mula murid kena cari dulu 20% tu berapa. Jadi 20% kita darabkan dengan 3,800. Okey, boleh potong mansuhkan 2 sifar, 2 sifar. Jadi tinggallah RM38 darabkan dengan 20. Okey, RM38 darab 20. Kita akan dapat, okey, sifar. 8 darab 2, 16 tambah 1 atas 3. Jadi 3 darab 2, 6 tambah 1, 7. Maksudnya, komputer riba ni diberi diskaun sebanyak RM760. Jadi kita nak cari harga selepas diskaun ialah RM3,800 kita tolakkan dengan RM760. Okey, sifar tolak sifar, sifar. Sifar tolak 6 tak boleh, kita potong jadi 10, ni jadi 7. 10 tolak 6, 4. 7 tolak 7, sifar. 3 tolak sifar, 3. Okey, jadi harga selepas diskaun, ini adalah harga selepas diskaun, iaitu RM3,040. Okey, kemudian cara kedua ialah baki peratus darab dengan harga asal untuk dapat harga diskaun. Okey, tadi diberi diskaun sebanyak 20%. Harga asal ialah 100%. Jadi 100% tolak 20%, kita akan dapat 80%. Jadi harga selepas diskaun itu adalah bersamaan dengan 80%. Jadi kita ambil 80%, kita darabkan dengan harga asal. Harga asal ialah RM3,800. Jadi kita darabkan dengan RM3,800. Okey, ada 2 sifar potong.
Jadi tinggallah RM38 darabkan dengan 80. Darabkan sifar. 8 darab 8, 64. Tambah 6 sini. 3 darab 8, 24. 24 tambah 6, kita akan dapat 30. Jadi jawapannya sama. Harga selepas diskaun ialah RM3,040. Bil ialah penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Contoh yang ditunjukkan ialah bil barangan pembelian di pasaraya seperti yang murid-murid boleh rujuk di dalam buku teks matematik tahun 6 muka surat 72. Contoh yang lain untuk bil adalah seperti bil perkhidmatan iaitu bil air, bil elektrik dan juga bil telefon. Murid-murid pasti dah biasa tengok kan bil ni apabila bil tersebut sampai di rumah. Okey. Jadi itu adalah bil untuk jenis perkhidmatan yang diterima. Okey. Diberi di sini adalah bil barangan. Okey, kita diminta untuk lengkapkan. Okey, di dalam sebuah bil akan ada kuantiti, akan ada jenis barang, harga untuk seunit dan juga jumlah harga tersebut. Okey, contoh di sini kita diminta untuk lengkapkan. Okey, 8 tin susu tepung, 1 unit harganya ialah RM15.40. Jadi kita cari harga untuk 8 tin susu tepung. Kita ambil RM15.40. Kita darabkan dengan 8. Okey. Jangan lupa simbol RM. Sifar darab 8, sifar. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. Tambah 3, 43. 1 darab 8, 8. 8 tambah 4, 12. Jadi harga untuk 8 tin susu tepung ialah RM123.20. Kemudian 9 kotak coklat, harga seunit ialah RM9.60. Jadi kita ambil RM9.60 darabkan dengan 9. Okey, sifar darab 9, sifar. 6 darab 9, 54. 9 darab 9, 81. Tambahkan dengan 5, 86. Okey, jadi kita akan dapat harga untuk 9 kotak coklat ialah RM86.40. Okey, yang terakhir sekali. Okey, 12 paket biskut. Kita tak tahu berapa harga seunit. Okey, harga seunit tak tahu. Tapi jumlahnya adalah RM78. Apa yang kita buat? Kita bahagikan. RM78 kita bahagikan dengan 12. Okey. Yang terdekat dengan ini. Okey, dalam sifar 12 adalah 72 iaitu 6. Kita ambil 8 tolak 2, 6. Bawa turun sifar. Okey, 65. Kemudian sifar. Jadi RM6.50. Maksudnya satu unit sepaket biskut adalah RM6.50. Kemudian barulah kita kira jumlah untuk kita lengkapkan bil. Jadi RM123.20 tambahkan dengan RM86.40. Tambahkan dulu dua ni. Sifar. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 6, 9. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 1, 2. Okey, kemudian kita tambah lagi dengan 12 paket biskut tadi. Harganya RM78. Okey, sifar tambah sifar, sifar. 6 tambah sifar, 6. 9 tambah 8, 17. Tambah 1. 1 tambah 7, 8.
2 tambah sifar 2. Jadi jawapannya ialah RM287.60. Rebate ialah potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pemberian barangan. Okey, ini adalah contoh rebate yang biasanya diberikan ketika ada pembelian barangan. Okey, kita lihat yang pertama. Puan Maya membeli barang yang berharga RM160. Rebate tunai yang diperolehinya ialah, okey, kita lihat di sini. Okey, dia ada beri 3 jenis pemberian rebate tunai. Yang pertama ialah RM50 untuk pembelian 300 ke atas. Yang kedua, RM20 rebate tunai untuk pembelian RM200 ke atas. Dan yang ketiga ialah RM5 rebate tunai untuk pembelian RM100 ke atas. Jadi untuk yang pertama di sini, Puan Maya dia beli barang harga RM160. Jadi rebate tunai yang diperolehinya ialah kita lihat yang dalam lingkungan yang dia beli barang. Okey, jadi di sini dia beli RM160, yang sesuai ialah rebate yang ketiga iaitu RM5. Maksudnya sama ada dia diberi potongan sebanyak RM5 daripada jumlah yang dia perlu bayar ataupun dia terima pemulangan wang sebanyak RM5. Yang kedua, Encik Chong membeli barang yang berharga RM345. Rebate tunai yang diperolehinya ialah, okey, jadi kita cari yang mana sesuai dengan Encik Chong. Pembelian sebanyak RM345. Jadi di sini rebate yang pertama iaitu rebate tunai sebanyak RM50. Seterusnya ialah invoice. Invoice merujuk kepada maklumat barangan atau perkhidmatan yang akan dibekali oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Okey, di sini kita lihat invoice ni apakah yang ada pada invoice. Yang pertama kita lihat pada invoice, dia ada nama dan alamat penjual. Okey, di sini penjualnya ialah syarikat ABC. Okey, kemudian ada nama dan alamat pembeli. Okey, pembelinya ialah Pustaka Cerah. Okey, kemudian ada nombor invoice dan juga tarikh invoice, bila invoice ni dikeluarkan. Okey. Di sini tarikhnya adalah 8 Ogos 2016. Okay. Kita tengok tadi dia ada persamaan sikit dengan bil. Okey, cuma bezanya invoice ni dia harga barang yang perlu dibayar. Kita perlu nyatakan. Okey. Di sini ada kuantiti, apakah butiran barangan yang dibeli, harga seunit, jumlahnya berapa. Okay, ada maklumat pesanan ataupun barang yang dibeli. Okay, dan juga makluman mengenai pembayaran. Okay, berapa yang perlu dibayar. Okay, dan di bawah sekali ada pengesahan penjual. Okay, bila invoice ni biasa digunakan? Okay, invoice biasanya digunakan melibatkan syarikat. Dia akan ada penjual, kemudian ada pembeli. Okey. Contohnya di sini cikgu bagi contoh. Syarikat ABC ni dia mungkin adalah syarikat pengilang yang mengeluarkan alat tulis. Okey. Manakala Pustaka Cerah ni mungkin kedai buku. Jadi kedai buku kalau nak ada stok barangan dia perlu menempah barangan daripada kilang untuk ada jualan kan. Jadi mungkin dia beli barangan daripada syarikat ABC iaitu kilang yang mengeluarkan alat tulis. Jadi dia beli barangan daripada syarikat ABC untuk dia jual di kedai buku. Okey, jadi ini adalah contoh invoice. Okey, boleh dirujuk di dalam buku teks tahun 6 muka surat 74. Lihat di sini diberi kuantiti dan barang, juga harga seunit dan juga jumlah. Kita perlu lengkapkan invoice ni. Jadi di sini kita ada kuantiti untuk tuala ada 20. Harga seunit RM8. Jadi jumlahnya ialah RM160. Manakala untuk sapu tangan, kuantiti sebanyak 50 dan harga seunit ialah 90 sen. Jadi kita kira harga seunit, jumlah harga untuk sapu tangan, kita ambil 90 sen, darabkan dengan 50 unit. Jadi kat sini sifar darab 5 sifar, 9 darab 5, 45. Okey, kemudian ada 2 tempat perpuluhan, gerakkan
Jadi harga untuk 50 unit sapu tangan ialah RM45. Kemudian kita cari jumlah harga untuk 70 unit scarf. Kita ambil RM12, darabkan dengan 70 unit. Kemudian kita akan dapat sifar 2 darab 7, 14 tambah 1. 1 darab 7, 7 tambah 1, 8. Jadi harga untuk 70 unit scarf ialah RM840. Sekarang kita cari jumlah harga untuk ketiga-tiga barang. RM160 tambah dengan RM45 tambah dengan RM840. Kemudian sifar tambah 5, 5 tambah lagi dengan sifar, kita akan dapat 5. Kemudian 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. Tambah 1 di sini. Kita akan dapat 11. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8, 10. Jadi harga di sini adalah RM10.045. Kemudian kita kira harga diskaun niaga sebanyak 20%. Untuk 20%. Macam mana kita cari? Kita kena gunakan kita perlu tukarkan dulu peratus itu kepada pecahan. Jadi 20%, kita darabkan dengan harga tadi RM100.045. Kita potong. Jadi 2 darab dengan 1045. Kita bahagikan dengan 10. Jadi kita akan dapat 2 darab 1045 ialah 2090. Bagi 10. Kemudian potong. Kita akan dapat RM209. Jadi diskaunnya ialah sebanyak RM209. Jumlah bayaran yang perlu dibayar ialah RM1,045 tolakkan dengan RM209. 5 tak boleh tolak 9, kita pinjam 1. 15 tolak 9. 15 tolak 9 ialah 6. Kemudian 3 tolak sifar, 3. 10 tolak 2, 8. Jadi jumlah bayaran ialah RM836. Sekian itu saja. Harap ini dapat membantu murid-murid semua. Terima kasih.